Alright, so saya harap anda bersedia. So kita dah pukul 9 malam ni. 9 malam, siapa yang dah bersedia nak mulakan kelas? Kita dah ada 433 orang malam ni. Nombor ni akan naik. Siapa yang dah ready, cuba komen. Satu. Kasih up. Satu. Komen satu. Laju. Okay. Oh lama. Ramai orang malam ni. Okay. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera kepada Chinese dan juga Indian, ramai orang multiracial kita pada malam ni. Jom saya mulakan kelas Masuk Gua Ilmu Bangsawan Harga Marhain. Sebab apa kita buat kelas ni murah gila. Betul-betul kita nak bantu anda dengan ilmu paling advance dan bukan kelas preview. So jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berapa ramai kat sini yang terkesan sebab PKP? PKP kita tak habis lagi, masih boleh rentas negeri, tapi berapa ramai yang terkesan? Sebab ada yang kata kat saya tak terkesan, ada ke? Ada yang terkesan ke? Ke ramai? Ada setengah orang dia tak terkesan langsung. Komen satu lagi. Terkesan. Jual Shopee okey je. Oh, mestilah. PKP 1.0 terkesan. Oh, sekarang tak terkesan ke apa? Tak terkesan Tuan Akif. Betul. Memang ada yang tak terkesan. Tapi siapa yang terkesan? 1.0 terkesan. Kita dah dekat 3.0 rasa PKP. Ramai yang terkesan, ada yang tak terkesan. Okay, itu yang saya nak tanyalah, nak survey sikit. Okey, ada tak dekat sini yang semasa PKP ni berlangsung, dah dekat setahun setengah rasanya PKP, terpaksa kurangkan staff, terpaksa ataupun dia diberhentikan? Ada tak dekat sini yang terkesan sampai tahap terpaksa kurangkan staff atau dia sendiri diberhentikan? Macam kami sendiri pun mengalaminya juga. Kami di Venia, tim saya ada company travel pun terkesan, saya terpaksa let go tim saya sebab travel memang tak boleh run. So Asma, saya diberhentikan. IC tak terkesan, tak ada. Tahniah, alhamdulillah. Kena tutup kedai. Kesian barbershop dan sebagainya. Okey, siapa dekat sini yang dia nak belajar cara untuk buat online marketing? Sebab apa? Ini 4 perkara lah yang saya nampak kenapa anda nak belajar online marketing. Ini pertama, bisnes lebih tenang. Ini paling penting. Bila kita terlampau mengharap kepada staff, terlampau mengharap kepada nak outsource orang luar, bisnes jadi tak tenang. Sebab kita selalu fikir, kalau dia lari macam mana? Kalau tiba-tiba apa-apa berlaku macam mana? Dia sakit ke macam mana? So kita nak belajar sendiri untuk kita lebih tenang. Nombor 2, mampu bayar hutang. Ni penting sebab kadang kita buat bisnes ni, kita fikir suatu hari nanti kita nak bayar balik hutang, tapi hutang makin bertambah. Itu yang benda yang menyedihkan berlaku pada saya sendiri. Saya ingat bisnes semakin lama semakin kurang hutang, semakin banyak simpanan, tapi terbalik. So kita nak belajar, nak buat extra income untuk slow-slow bayar hutang dengan tanpa menjejaskan bisnes sedia ada. Dan nombor 3 adalah simpanan bertambah. Ni paling penting buat bisnes. Dan last sekali, nombor 4, mampu buat marketing sendiri. Ini benda yang ramai orang dia tak nak. Dia kawan-kawan ini macam, tak apalah, aku ni buat bisnes, marketing ni outsource lah kan, outsource lah pada orang lain. Tapi last sekali, bila tercedok, bila orang tu keluar, bila apa-apa berlaku dalam bisnes dia, dia terkapai-kapai, dia tak ada jalan keluar. Dan dia terpaksa menagih simpati, minta orang lain buat marketing. Sedangkan dia sendiri ada kekuatan untuk buat marketing sendiri. Ini adalah 4 perkara yang saya nampak. Tak ada suara. Kenapa tak ada suara? Sepatutnya ada suara. Cuba tekan. Audio okey, visual interrupt. Visual mungkin dia akan sedikit lagging sikit. Don't worry kita dah ada berapa ni? 500 lebih Semakin ramai orang Zoom ni kadang-kadang dia ada lagging sikit-sikit lah. Terpaksalah Tak dengar apa-apa sepatutnya dengar clear Internet saya, speed saya okey, sepatutnya anda boleh dengar clear. Tak apa, nanti anda cuba tekan, tunggu lama sikit dia akan stable. Okey, ini 4 perkara yang saya akan bongkarkan dalam kelas kali ini. Pertama sekali adalah saya nak dedahkan apakah itu calculator digital marketing. Okey, ada satu keyword ni yang mana kita nak kena belajar dulu. Kalau kita nak bina bisnes, kita ada kos operasi, kita ada kos overhead, kita ada opex, capex, kita ada top line revenue, bottom line revenue, net profit. Kita ada banyak term-term dalam bisnes. Tapi ramai orang sebenarnya tak tahu yang terminologi, term-term dalam digital marketing. Ada 4 keyword yang saya nak terangkan pada anda yang akan membantu anda untuk kira berapa extra income. Itu nombor 1 yang saya akan dedahkan pada malam ni. Nombor 2, saya akan tunjukkan macam mana kami sendiri tarik trafik. Macam mana strategi untuk tarik unlimited trafik. Contoh macam ni, sale yang kami buat dalam 3.7 juta dalam masa 30 hari. Ni dalam masa sebulan. Sebulan 3.7 juta. So anda boleh tengok sale dia naik sehari dalam 300 lebih, 313,000 ringgit satu hari, dalam masa satu hari. So macam mana kami tarik trafik? Sebab kami pun tak buat live marketing, buat live 30 hari kan. Ada setengah kena buat live ni 30 hari ni. Sedangkan ramai orang yang kat belakang tu tak buat live pun 30 hari. Tak perlu pun nak buat sharing, berkongsi manfaat setiap hari apa semua.
tapi boleh buat sale juta-juta, senyap-senyap buat duit. Siapa kat sini yang bengang nak belajar strategi ni, tarik trafik ni? Cuba komen sikit. Okey lambat sikit, bengang betul. Ada lagging sikit kapak saya. Lajunya. Okey, baik. Okey, nombor 3 adalah strategi closing auto. Okey, tengok ini adalah kami closing dalam masa 5 hari. Kita close dalam 641,000. Bayangkan sehari ni sale dalam sekitar 100,000 lebih lah, dekat 200,000. So dekat dalam 800 ke 1,000 orang berminat dan beli. So bayangkan mampu ke kita nak layan closing WhatsApp tu 1,000 orang sehari? Sanggup kita? Boleh ke kita buat macam tu? So that's why sekarang ni saya tunjuk anda macam mana nak buat strategi closing auto tanpa WhatsApp, tanpa dropship agent stokis dan tanpa manusia. So ini yang paling penting. Kita nak ke arah automation. That's the keyword. Nombor 4, typo pula ni. Ni chapter 4. Ni chapter 4 ke chapter 3? Oh, saya terbalik lah. Ni chapter 4, ni chapter 3. Tak apalah, lebih kurang lah. Dia ada 4 chapter. Adalah strategi creative ads. Macam mana kita closing secara, macam mana kita tarik iklan murah. Sebab bila kita tarik trafik, kita nak kena belajar macam mana buat iklan murah. Macam ni kami sendiri. Cost per purchase RM10. Macam mana kita nak buat cost per landing page. Maksudnya iklan kita murah, bukannya kita bayar mahal. Kita nak belajar cara untuk buat iklan murah. Sebab kita ni newbie. Kita ni tak pandai. So kita kena realize yang kita ada kelemahan. So kat mana kekuatan kita? Okay. So selepas anda belajar daripada kelas ni, inilah 4 perkara dia. Pertama, calculator digital marketing. Nombor 2, strategi tarik trafik. Nombor 3 adalah cara closing auto. Closing automatic tanpa WhatsApp. Dan nombor 4 adalah strategi kreatif. Macam mana kita nak, orang kata, buat iklan dengan murah. Itu yang kita kena belajar. Kenapa daripada tahun 2000 lagi, 2010, 2011, 2012, beratus-ratus ribu orang belajar Facebook Ads, kenapa ramai yang tak berjaya? Saya nak tunjukkan dekat strategi kreatif ads. Itu antara yang terpenting sebenarnya malam ni. Okey, sebelum tu salam pengenalan. Salam pengenalan sikitlah, berkenalan sikitlah dengan saya kan, siapa dia ni yang bercakap laju-laju kat depan ni. Macam nak rap pun ada. Siapa dia ni? Jomlah berkenalan sikit dengan saya. So nama saya adalah Adib Afifi bin Hassan. Adib Afifi Ada recording, don't worry, ada recording. Tengok dulu. Hilang suara tu cuba try, tunggu lama sikit. So ini adalah saya. Saya graduate daripada Takushoku University, Tokyo, Japan. Takushoku University, Tokyo, Japan. Saya belajar student mechanical engineering under scholarship MARA. So bolehlah tengok ni, saya makan ais kepal dekat Jepun dan sebagainya. Ni sedikitlah perjalanan cerita saya. Ini muka saya time muda. Saya habis SBM 2010, 2011 saya berniaga pasar malam. Saya berniaga pasar malam roti twister. Lepas tu saya jual penapis air. Penapis air Kowe. Saya jual Kowe 2 bulan, 3 bulan saya jual Kowe. So saya buka booth dekat Giant Batu Cave dengan tim saya. Dengan upline saya lah, bukan tim saya, upline saya. So ini antara pengalaman terbesar, dan yang paling best adalah saya buat MLM. Saya buat multi level marketing, score A. Hebat. Hey, langkah 1 langkah 2 jutawan, siapa tahu. Dekat ZRB, dekat Bandar Tasik Selatan. So bila saya buat Kowe, saya buat penapis air, saya buat MLM ni, dia memberi satu keyakinan untuk kita bercakap dan ke depan. Ada geng. Lepas tu macam biasalah, tipikal usahawan yang baru bermula ni, tak tahu kenapa ramai yang orang buat bisnes printing. So pada tahun 2012 saya buka printing dengan kawan saya. So kita orang sewa satu kedai, kita modal dalam 5-6 ribu buka. Kalau tengok, ini saya ni, ni saya ni, nampak? Ni saya ni tengah pakai seluar pendek. Time ni antara momen yang saya paling ingat adalah saya skip kelas bahasa Jepun. Sebab saya student preparation ke Jepun, ada kelas bahasa Jepun. So saya skip kelas bahasa Jepun, kantoi dengan mak saya call mengamuk, dia suruh saya balik ke universiti sekarang. Dan time ni saya macam nak berhenti belajar sebenarnya. Korang-korang nak buat business full time lah kan, nak jadi drop out lah. Terpengaruh lah dengan apa orang kata Steve Jobs, dengan orang-orang yang keluar universiti. Tapi alhamdulillah saya tak keluar. So saya maintain, saya fly sampai Japan, dan alhamdulillah ada hikmah dia. Yang mana selepas tu saya buat business travel. Ini adalah business seterusnya yang saya buat. Time ni umur saya dalam 21 tahun. Saya buat business travel. Jadi ya betul, umur saya baru 28. Anak 3 orang Anak 3 orang umur saya sekarang. Saya berkahwin agak muda lah. Itu antara strategi untuk mematangkan kepala otak kita ni. Takut lama sangat lara. Okay, so ini masa umur saya 21 tahun. Bila saya umur 21 tahun, saya buat travel, MKJ Travel and Tours, company seram berhad pertama yang saya buat. Alhamdulillah pada tahun kedua, tahun 2015,
Time tu saya berumur 22 tahun, sale saya cecah 2.7 juta. 2.7 juta. Jadi macam time tu kita budak muda. Boleh bayang tak? Budak muda buat skor A pula tu, buat printing apa semua. Tiba-tiba umur 22 dah hit juta sale. Bukanlah cash reserve tapi sale. Sale dah juta. So dia memberi satu keyakinan tau, macam weh aku boleh buat bisnes. Aku ni power juga kan berumur. Dia macam tahu tak, macam terlebih yakin tau, macam terlebih over teryakin-yakin. Macam mana cakap dia budak muda yang berjaya lah, dia macam naif, innocent lah. Ni saya lah time ni So dengan keyakinan yang agak tinggi dan membara, saya pun konon-kononnya macam aku tak minat travel lah, sebab saya tak minat travel. Saya tak minat travel. Saya buat travel sebab saya suka opportunity tu. Saya opportunist. Saya suka duduk rumah, saya pandai bercakap apa semua, tapi saya tak suka travel. Boleh faham? Dia macam saya prefer duduk rumah buat kerja, relax, sempoi, makan mamak apa semua. Jadi saya tak suka sangat. Jadi sebabkan saya rasa saya tak suka, saya buat kedai makan. Inilah saya buka balik pasar malam, meniaga nasi lemak ayam bakar time ni ni saya So bisnes saya tak menjadi. Jadi saya rasa macam aku perlukan satu real business. Dan saya buka satu business website. Time ni saya ada dekat dalam 23 orang team daripada tahun 2017 saya buat. Dan bisnes ni antara bisnes yang paling tough lah, paling susah hidup saya, sebab time ni saya mengalami zaman kejatuhan. Sebab saya ingat bisnes tu mudah, saya ingat bisnes ni senang. Yalah kita dah berjaya kan, kita ingatkan macam alah tak ada apa, bisnes ni buat marketing macam biasa, hire staff apa semua kan. So time ni saya jatuh, yang mana sampai last kali saya memang ada tim ramai, overhead tinggi, tapi sebenarnya sale tak ada langsung. Sale saya macam 20,000 macam tu, overhead saya dah 28,000 sebulan. So saya punya gaji time ni dalam 1,000 lebih. Business owner yang saya dah ada anak time ni seorang. So kita sangat-sangat sakit lah. Ini antara momen yang paling sakit. Nampak je kat luar macam gah, tapi sebenarnya kat dalam sakit. So time ni saya stuck, saya ada win, saya loss, saya win, saya loss dan loss. Siapa yang pernah rasa macam ni? Dia rasa macam down gila tau. Dulu aku pernah berjaya dalam bisnes, tapi sekarang ni macam asal lah buat tak jadi. Buat je tak jadi. Buat lagi tak jadi. Dia macam nasib ke apa? Apa benda yang tak kena dalam hidup kita ni? Dia macam bila buat bisnes tak jadi tau. Padahal dulu pernah satu masa kita pernah berjaya, kita pernah di atas, kita pernah ada benda tu. Jadi itulah yang saya alami, macam rupanya menyedarkan tentang aku berjaya bukan sebab aku sebenarnya. Aku berjaya atas doa mak ayah, atas rezeki. Dia macam Allah nak tarik kita balik lah. Allah nak tarik kita balik, nak tunjukkan kekuasaan dia. Tuhan nak tarik kita balik, nak tunjukkan sebenarnya kau berjaya bukan sebab diri kau. Jangan ada sifat keakuan. Kat sini saya mula sedar dan saya rendahkan ego, saya pergi belajar. Saya nak cari apa sebenarnya rahsia dalam rahsia. Yang orang kata rahsia ni. Saya pun pergilah ke seminar, saya join nampak? Saya join Seafood FBX, saya join Fahdi Ghazali Funnel Hacker, saya join Azam Sabtu dulu dia ada buat kelas, Abdul Basit saya join. Saya ada join Titanium, ni antara yang terbesar lah. Saya ada join Najib Asaduk pun saya ada join. Tapi Titanium, Azizan Osman paling besar saya join sebab saya tak kisah dia ni doktor ke, tak ada PhD ke, dia ni apa ke, tapi saya nak tengok apa rahsia, kenapa macam power sangat dia orang ni, apa rahsia dia. Kita nak cari tau, macam saya sanggup join, saya pusing, saya tawaf satu sifu-sifu ni, kita panggil sebagai sifu glamour, sifu night stage. So bila saya belajar, saya pula kadang-kadang jadi stres. Sebab apa? Baru pergi kelas dah kena upsell. Kan? Pergi kelas preview, kita baru nak belajar, tak habis belajar dah kena upsell pula. Pergi kelas satu lagi dah kena upsell lagi. Jadi tak berkesudahan lah pula pergi seminar after seminar. Pergi seminar ni kau ada masalah ni, pergi seminar ni kau rupanya ada masalah ni, dah je pening pula. So dalam keadaan ni, Titan sekarang dalam 120k. Time ni saya bayar mahal lah, Titan ni mahal lah tak nak cerita lah. Cuma point ni adalah kita nak cari rahsia yang kononnya rahsia tu. Jadi saya pun pergi. Bukanlah saya kata tak ada rahsia, ada sebenarnya. Dan saya tidak menyalahkan mana-mana cikgu-cikgu saya ni. Sampai sekarang ilmu yang dia orang ajar saya guna. Cuma kita datang, kita harapkan jawapan. Faham tak masalah anak murid ni? Anak murid ni dia datang, dia jumpa cikgu, dia harapkan cikgu tu bagi jawapan. Sebenarnya tak ada jawapan. Jawapan tu ada kepada kita sendiri yang melihat daripada angle yang berbeza. Jadi pada masa ni saya start, duit dah tak ada, modal dah banyak keluar, dah pergi kelas seminar kena upsell, modal yang patutnya guna untuk bajet marketing digunakan untuk bayar kelas seminar. Jadi dah saya berhutang lagi banyak. Time ni saya hutang, saya dah mula kredit hutang lah nak join seminar pasal. Saya pinjam kredit kad member saya, bayar 16,000. Saya pinjam duit mak saya dalam 30,000. So, banyaklah yang kita rasa macam, inilah jawapan dia. Kalau aku join ni mesti berjaya. Macam tu Okay, so
akhirnya saya pun macam insaf. Cewa. Saya cakap, tak apalah, asyik kena upsell je. Apa kata aku pergi kelas Seafood Underground pula. Jadi saya pun pergilah ke semua kelas Seafood Underground ni. Saya pergi kelas tu, Cikgu Wali, Cikgu Wan Mus, kita ada banyak lah underground ni. Syed Gaddafi, Firdaus Murtaza, saya join kelas dia. Baim Ashrawi, saya join. Ubaidullah, saya join. Banyaklah cikgu-cikgu online. Kawan-kawan saya yang dia ni underground. Dekat sini rupanya saya belajar satu benda. Bila kita join kelas underground, dia lebih advance, dia lebih detail, dia lebih macam, wow, rupanya yang aku pergi kelas advance tu, bayar berbelas ribu tu, pergi kononnya seminar 2 hari 2 malam tu, baru belajar 20% sahaja daripada apa yang cikgu underground ni ajar. Cikgu underground ni, dia datang terus, dia terus bongkarkan semua dia. Dia tak ada nak masuk hot seat, tunjuk testimoni sebab nak upsell kelas. Tapi yang tak bagus pula bila kita pergi kelas underground ni, kita tak ada networking. Dia semangat dia tak sama lah kan. Bila kita pergi kelas yang lebih glamour ni, dia ada networking dia ada dan sebagainya. So saya tak nak kata mana-mana salah, mana-mana betul. Cuma saya nak kata inilah proses yang berlaku dalam perjalanan seorang usahawan tu yang saya hadapi sendiri. Mungkin anda boleh relate, mungkin anda yang belum pernah pergi mana-mana kelas-kelas ni, silakan pergi, tak salah. Cuma bila belajar, habiskan dulu, dapatkan result, baru join kelas upsell. Itu yang saya nampak. Bila kalau nasihat saya lah. Jadi bila saya dah pergi, wow, okey lah, baru saya faham. Jadi akhirnya pada 2019 bila saya dah mencantumkan daripada ilmu yang saya belajar daripada kelas Sifu Glamour dan juga ilmu yang saya belajar daripada kelas Sifu Underground, kedua-dua ni saya gabungkan membina satu filosofi ataupun wisdom yang mana saya bina balik bisnes saya 2019. Alhamdulillah saya masuk balik company lama saya yang saya resign sebagai founder sebab saya ada founder yang lain. Saya buat balik, time ni muka dah mula gemuk. Lepas tu time ni sale daripada 70,000 sebulan, alhamdulillah naik kepada 350,000 sebulan. Jadi dapat rentak. Tiba-tiba nak jadi cerita COVID pula dah terpaksalah reset rebuild. Dah jadi macam jam pula. Aduh lah, aku ni dah sedap-sedap buat travel kan. Nak target sale 4 juta setahun tapi tiba-tiba COVID pula. Jadi apa yang saya buat, saya pun buatlah company orang lain pula. Saya pun gunakan kemahiran marketing yang saya dah ada. Saya plan nak bantu orang lain. Saya plan nak bantu orang lain untuk dia pula dapat sale. Jadi saya buat kawan saya punya bisnes ni, saya tolong dia. Alhamdulillah 1.2 juta dalam masa 2 bulan. Macam ni 641,000 dalam masa 14 hari. Time ni time COVID time mula-mula PKP 1.0 tu. Jadi macam lah boleh pula buat 1 juta sebulan Lah mula-mula nak buat untuk diri sendiri macam segala masalah ni, tapi bila buat untuk orang lain boleh pula. Lepas tu alhamdulillah saya dijemput oleh Tuan Farabi untuk join sebagai shareholder dalam Venia Marketing. Jadi saya pun decide why not aku buat digital marketing agency sebab Tuan Farabi pun dah ada 4 tahun pengalaman, dia memang dah ada, so di invite saya untuk masuk sebagai shareholder, sebagai partner lah. So kita orang pun buat gila-gila, alhamdulillah ni antara kejayaan yang agak besar. Ni nombor 2 lah, ada satu lagi yang lagi besar kita dapat tahun ni. Kita pecah rekod, berjaya buat pula 3.8 juta. Lepas tu kita buat lagi macam ni, Tuan Rahim Ibrahim, dia sendiri datang join team Venia, dia sendiri buat 1 juta sehari. Ada yang buat 1.3 juta. Yang ni pula nampak sale naik daripada 200,000 kepada 310,000. Jadi bila kejayaan demi kejayaan memberi kita keyakinan, lah barulah kita nampak yang kod mana marketing tu senang. Faham tak? Dulu kita ingat senang, rupanya kita ni naif, tak ada ilmu, tak ada pengalaman. Tapi bila kita dah lalui segala proses kegagalan tu, barulah kita temui, betul, dia senang. Dia senang, tapi dia ada part yang senang, ada part yang susah. Jadi dalam kelas kali ni saya nak bongkarkan itulah, mana yang senang, mana yang susah. Saya nak tunjukkan realiti. Dan adalah kejayaan-kejayaan lain yang kita buat, kan, ROAS apa semua, sebab kita handle banyak klien. Jadi alhamdulillah, saya juga dijemput untuk jadi trainer dan speaker dalam program usahawan, MARA, Kabinet, Karnival Usahawan Desa di Putrajaya. Tak sangka rupanya saya satu stage pula dah dengan Sifu Glamour. Cikgu-cikgu saya ni, Dr. Azizan, Osman, Najib Asadok. Satu stage sebelah ni saya. Tak sangkalah diberi peluang oleh MARA. Jadi itulah sedikit pengalaman yang saya ada yang saya nak kongsikan kepada anda pada malam ini. Kenapa tu volume tak dengar ke? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak suara saya? Cuba komen sikit. Suara clear ke? Cuba komen. Clear Sepatutnya Jel Harwins. Okey, jadi disclaimer malam ni, ini bukan kelas preview guys. Ini adalah kelas advance yang saya terus nak mula kejap lagi, sikit lagi. Saya saja nak tunggu sikit kawan-kawan kita. Saya nak terus mula kejap lagi. Yang mana kelas ni saya kongsikan dalam kelas 14 hari. Nama dia Online Profit Shortcut.
Tapi saya nak dedahkan pada malam ini dan saya nak kongsikan. So that satu perkara je yang saya nak dapat malam ini. Tiada rahsia antara kita. Boleh tak? Cuba komen sikit. Tiada rahsia. Tiada rahsia. Cuba komen sikit. Itu yang saya nak sampaikan. Cuba komen sikit. Tiada rahsia. Saya tak nak ada secret dah. Boleh tak malam ni kita terus dedahkan segala secret yang orang kata secret sangat ni sampai tahap tak ada rahsia. Anda boleh buat terus. Boleh tak? Itulah tujuan saya buat kelas malam ni. Sebab yang susah tu nak praktikal dia. Tapi rahsia tu yang kita menyampah kan. So saya tak nak ada rahsia. Saya nak buktikan pada malam ni. Lajunya. Okey, so 4 jenis orang pada malam ni. Ni kena tahu dulu. Orang pertama yang datang pada malam ni adalah orang yang dah pernah buat bisnes online, dah tahu dah Facebook Ads, dah pernah ada pengalaman, tapi dia join malam ni dia macam nak belajar. Apa lagi yang adik ni tahu, apa lagi yang Team Venia Masuk Go ni boleh share. Aku ni dah dapat result dah, Facebook Ads dah menjadi dah, tapi macam nak cari teknik-teknik baru. Siapa orang nombor 1? Cuba komen sikit. Ada tak orang nombor 1 kat sini yang dah pernah buat marketing ataupun dah menjadi, tapi dia nak cari teknik baru, strategi baru. Dia ni dah pandai sebenarnya. Okay, ada tak orang nombor 1? Ada. Tu kita kena tahu. Malam ni sebenarnya ada orang yang dah advance. Level Sifu pun ada. Dia nak cari ilmu baru. Mungkin kod-kod saya ni ada rahsia lain ke apa. Tak apalah, kita tengok betul ke ada rahsia. Okey, itu orang pertama. Orang nombor 2 yang dia dah ada bisnes. Okay, dia dah ada bisnes tapi dah try buat online tak jadi. Dah try buat tak jadi. Nombor 2. Cuba komen nombor 2. Dia dah pernah try buat tapi tak jadilah. Buat Facebook Ad tak jadi. Orang nombor 1 tadi jadi. Dia buat dan jadi. Ni orang nombor 2 tak jadi. Dia macam buat live ke apa ke kena buat manfaat sharing, berkongsi manfaat apa benda. Okey, tu orang nombor 2. Okey, orang nombor 3. Laju orang nombor 2 paling banyak. Orang nombor 3 betul-betul zero. Betul-betul tak tahu. Facebook page pun tak pernah ada. Ada tak orang nombor 3? Orang nombor 3 ni dia macam mungkin dia masuk iklan saya ni macam ternampak. Dia pun tak pernah. Mungkin ni kelas pertama dia. Betul-betul zero. Ada orang ketiga ni Jadi orang ketiga ni, saya minta maaf, kelas ni kelas advance. Kalau anda tak faham, tengok dulu. Ada video rakaman. Ada video rakaman. Don't worry Itu orang nombor 3. Okay. Laju-laju macam tu. Orang nombor 4 adalah orang yang tak pernah buat bisnes pun. Dia ni tak ada bisnes, tak ada apa. Tapi join nak cari extra income je. Dia tak orang nombor 4. Dia ni macam join sebab dia tak ada bisnes. Dia nak belajar buat extra income. Dia macam student ke, tengah bekerja ke, adalah dia ada pekerjaan hakiki dia. Tapi dia macam nak buat duit geli-geli lah. Sambil-sambil tepi-tepi. Okay. Alright. So itu itu orang nombor 4 Okay. So jangan risau, kepada anda semua yang stay, saya akan bagi video rakaman dan saya akan belanja juga beberapa tutorial. So that bukan sahaja tiada rahsia antara kita, bahkan habis kelas ni anda terus boleh buat sendiri. Siapa yang nak video rakaman malam ni? Siapa yang nak? Benda ni saya tak bagi tahu pun dalam bonus sales page ke apa Tapi saya nak bagi untuk orang yang betul-betul stay sampai habis saja. Syarat dia stay sampai habis. Jom bersama-sama saya dalam perjalanan 3 jam yang paling advance, yang paling advance yang anda pernah join. So, tanpa membuang masa, guys. Kalau anda nak video rakaman, stay sampai habis. Saya akan bagi nanti, sekejap lagi pukul 12. Stay sampai habis. So, tanpa membuang masa,